Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Sya'arsya al-Banjari wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyaikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 23 pada baris yang ke-13 daripada bawah ke atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun pada menyatakan syarat sah sembahyang berjemaah. Hak kemarin kita pergi pada kata segala syarat mengikut imam. Ni dia sebut syarat sah berjemaah. Jadi dia bagi beza sedikit lah. Kalau setengah-setengah kitab syarat mengikut imam dia solat berjemaah tu letak sekali. Dalam kitab ni musannif rahimahullah ta'ala letak suku. Ikut imam lain, berjemaah tu lain. Dia kata bermula syarat berjemaah itu 7 perkara. Ada 7 perkara untuk kita berjemaah. Pertama, syaratnya jangan makmum berdiri lampau daripada imamnya dengan tumiknya. Kedudukan makmum tu jangan dia tu lebih daripada imam pada pihak kehadapan. Maksudnya makmum saat ni tu dia kena terkebelakang daripada imam. Jangan makmum berdiri lampau daripada imamnya dengan tumiknya atau lampau punggungnya pada sembahyangnya duduk. Maksudnya kalau berdiri dikira ukurannya dengan tumik. Kalau kata sembahyang duduk dikira ukurannya pada punggung. Adapun pihak hadapan tu tak ada masalah lah. Alhamdulillah. Pihak kehadapan tu tak ada masalah. Maksudnya jari kaki saat ni, kalau kata jari kaki makmum tu ke depan daripada imam, tu tak ada masalah. Yang pentingnya tumik dia tu jangan ke hadapan daripada imam. Kerana ada saja makmum saat ni tu kaki dia besar, imam kakinya kecil. Jadi menyebabkan walaupun tumik makmum tu ke belakang daripada imam, terkadang jari kaki depan tu dia tu ke depan daripada imam. Hak tu dimaafkan. Atau lampau lambungnya pada sembahyang berbaring. Maksudnya orang sembahyang berbaring dikira pada lambung. Lambung kanan, lambung kiri. Dan jikalau ia menyamai imamnya dengan tumiknya, maka iaitu makruh jua. Dan jikalau ia makmum tu menyamai imamnya dengan tumiknya, Maksudnya tumik makmum sama kedudukan dengan tumik imam.
maka iaitu makruh jua makna sajalah. Makruh saja, maksudnya tidak membawa kepada batal berjemaah. Lagi tiadalah hasil pahala berjemaah. Bila mengejarkan benda hak makruh saat ni, maka kehasilan bagi pahala jemaah tak dapat. Kedua, syarat bahawa hendaklah makmum itu mengetahui jika dengan zonnya sekalipun. Sekalipun maksudnya asal kata tahu saja, walaupun dengan cara zon, akan perintah sembahyang imamnya. Perintah sembahyang imam ni maksud katanya kelakuan solat imam. Imam rokok, imam duduk, makmum saat ni tu kena tahu pergerakan imam tadi. Dengan diketahui tadi tu dengan dilihatnya. Dia lihat dengan mata dia, atau dengar suara imamnya, ataupun dia dengar suara saja. Atau imam kata Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Atau dengar suara mubalighnya. Mubaligh bagi imam. Apa dia mubaligh ni? Maksudnya orang yang menyampaikan suara imam kepada mereka yang tak mendengar ke suara imam. Jadi hak mubaligh ni, hak kebiasaannya sepatutnya ialah mereka yang berada di hujung-hujung saf. Maksud katanya kalau kata saf tadi tu ada 20, maksud katanya kalau saf tak ada 100 saf lah. Maka mubaligh ni dia kena ada pada hujung saf mana, akhir pada saf mana yang didengar ke suara imam. Kalau kata didengar ke suara imam tu pada saf yang ke-30, maksudnya saf ke-31 tu tak dengar ada suara imam, maka mubaligh tu ada pada saf 30 lah. Kenapa? Kerana zaman dulu dia tidak ada speaker. Zaman sekarang ni tak ada mubaligh pun tak apa. Speaker tu seolah-olah menepati bagi suara mubaligh dah. Sebab dia tu menyampaikan suara imam pada orang lain. Kerana suara imam dia tak kuat. Nak kuat setara mana suara imamnya. Maka mubaligh tu berada pada saf yang akhir yang mendengar suara imam. Maka seorang daripada saf akhir yang mendengar suara imam tu dia kena kuatkan suara dia, supaya makmum yang di belakang hak tak mendengar suara imam tu dapat tahu pergerakan perintah solat bagi imam. Boleh faham ni? Jadi kalau kita tengok pada kitab-kitab hurai lebih dalam masalah solat berjemaah ni, dia ada perincian pula bagi surau dan masjid. Kalau masjid tak apalah, salah satu sama ada dilihat atau didengar ke suara. Kalau katakanlah masjid, kalau kata surau, surau saat ni tu dia mesti jangan menegah lalu kita daripada imam. Kalau masjid tak apa. Nanti cuba kita tengok ada ke tak hurai pada masalah perbezaan antara masjid dan surau. Sebab kalau surau lain daripada masjid lah. Surau ke, balasah ke, musalla ke, dia kena ada apa nama ni? Dia panggil rabitah. Tu. Dia kena ada rabitah. Apa dia rabitah? Rabitah ni yang menambahkan antara imam dengan makmum. Dia kena ada rabitah. Kalau kata masjid tak pula ada rabitah. Jadi rabitah ni dia kena, kalau muslimat agak di surau tu hak ruang yang terbuka antara makmum perempuan dengan imam. Makmum yang berada di hadapan pintu pada ruang yang terbuka bagi muslimat bagi kepada imam saat ni, orang tu hak depan pintu saat ni tu dia panggil rabitah. Rabitah ni yang menambahkan antara makmum hak tak melihat imam tu dengan imam. Jadi rabitah saat ni tu dia menempati bagi hukum imam. Maksudnya orang hak tak nampak ke pergerakan imam, tak mendengar ke suara imam tadi, dia tak boleh nak mendahului bagi rabitah. Rabitah rakaat, dia baru rakaat. Dia seolah-olah menepati bagi imam dah. Tu kalau surau, kalau masjid tidak ada masalah. Selagi mana dalam kawasan masjid. Ada pun luar daripada masjid, binaan masjid, kawasan masjid tu
Kawasan masjid tu luas lah kita kata. Ni tandah pun ada dalam kawasan masjid. Kita bukan nak kawasan masjid hok berpagar saat ni, binaan yang dikira ke sebagai masjid. Jadi kalau katakanlah orang panggil di luar pagar, tu hok ada isu hok zaman ni hok masalah Jumaat tu, ni ada berada di luar pagar yang ditutup ke pagar dia tu, dia tidak ada pertambatan antara makmum dengan imam, maka tidak sah ikut. Boleh. Kecuali bila dibuka ke pagar saat ni, maka boleh untuk mengikut ke makmum hak di luar dengan imam yang di dalam. Ketiganya, syarat bahawa hendaklah berhimpun imam dan makmum pada suatu tempat. Inilah hak huruf tadinya. Kena berada pada satu tempat. Maka berhimpun keduanya imam dan makmum itu dengan 4 perkara. 4 perkara maksudnya 4 keadaan. 4 keadaan ni lah yang dikira ke berhimpun pada satu tempat. Kalau supaya kita duduk Malaysia nak ikut imam hak duduk Mekah, boleh ke tak? Mana boleh. Sebab dia panggil tak berhimpun pada satu tempat. Walaupun kita tahu pergerakan imam tadi tu secara live, kita kata live lagu mana? Live kod televisyen ataupun kod internet ke, siaran live solat tarawih di Mekah. Boleh ke tak kita nak ikut? Tak boleh, sebab dia panggil tak berada pada satu tempat. Yang dikatakan mesti makmum dan imam tu berhimpun pada satu tempat ni macam mana? Dia ada 4 kelakuan dia kata. Pertama, ada kalanya pada satu masjid, maka sahlah ikutnya itu jikalau terjauh atau melintang dia oleh dinding. Dinding tu maksudnya oleh dinding lah. Jadi kalau katakanlah makmum dan imam tu pada satu masjid, imam duduk dalam masjid, makmum berada dalam masjid, maka sahlah ikutnya. Kita nak ikut imam boleh. Jikalau ni maksud katanya royah ni, sebab belakang ni ada sekalipun. Jikalau yakni royah. Royah ni sehingga-hingga. Sebab ada jikalau dengan makna qaid. Tak sah ikut jika tu ada qaid, ada sah ikut jika begini-begini sekalipun. Tu panggil royah sehingga-hingga. Jadi kalau imam dan makmum berada pada satu tempat, sah ikut jikalau yakni sehingga-hingga terjauh. Maksudnya imam dan makmum ni berada jauh. Katakanlah sah kedua dengan sah tiga berada jauh, tak ada masalah. Maksudnya tak ada masalah pada nisbah sah solat. Adapun pada masalah orang panggil mendapat fadilat, dia tak dapat fadilat lah. Nak dapat fadilat antara imam desah pertama, sah pertama desah kedua, jangan lebih 3 hasta. Kalau lebih ukuran antara sah kedua dengan sah ketiga saat ni, lebih pada 3 hasta. Hasta ni lah, hasta ni. Lebih pada 3 hasta, maka pada waktu tu tidak mendapat fadilat berjemaah. Tapi solat saat ni sah ke tak? Sah. Jadi masalah mendapat fadilat, masalah mendapat orang panggil sah berjemaah, belum tentu mendapat fadilat berjemaah. Sah berjemaah lain, mendapat fadilat berjemaah tu benda hak lain pula. Atau melintang dia makmum dengan imam tadi tu dinding. Ada dinding hak melintangi antara makmum dan imam, tak ada masalah. Seperti telaga, dinding tu maksudnya ada benda hak menyekat dia, supaya tiang ke tiang besar, tak ada masalah. Telaga atau rumah yang terus pintunya, rumah terus pintu ni maksud katanya dinding hak ada pintu lah. Masjid kedua-dua, jikalau tertutup sekalipun pintu tak ada. Supaya ginilah kita beri contoh masjid ada ruangan lelaki dan ruangan muslimat. Masjid ada ruangan lelaki dan ruangan muslimat, jadi dia ada pintu. Musalla pun begitu juga, surau pun ada pintu. Cuma masalah kalau masjid
Kalau kata pintu saat ni tertutup sekalipun tidak ada masalah. Asal kata jangan dipaku saja. Kalau kata dipaku tu maksudnya seolah-olah jadi dinding tak ada pintu. Tu tak boleh. Kalau surau walaupun ada pintu, kalau tertutup tak boleh. Sebab hukum surau ni dia lebih sempit daripada hukum masjid. Hukum masjid ni dia luas. Lepas tu kita nak beza macam mana surau dan masjid? Dibeza dengan orang yang niat pada membinanya. Kalau orang hok membina tu niat nak buat masjid, jadi masjid. Kalau orang jo bina tu niat nak buat surau, jadi surau. Surau dia boleh naik tarah untuk jadi masjid. Masjid nak turun tarah jadi surau tak boleh. Tu dah kena beza. Jadi surau atau masjid tu benda hok berlainan. Seingat saya baru saja kita lepas dalam kitab Bughiyatul Tulaq. Ada daurah Bughiyatul Tulaq tu seingat saya baru disebutkan masalah surau dan masjid ni hukum dia berlainan. Cuba tengok situ balik. Jadi hok kata masalah orang perempuan haram naik dalam apa semua tu kalau masjid. Kalau surau dewan ni hak tu tidak tertentu hukum dia. Sebab bila kata masjid, hak tu khusus untuk ibadat dah. Baik. Atau rumah yang terus pintunya jikalau tertutup sekalipun pintu tak disah lah. Asal kata kedua-dua tu di dalam binaan masjid. Dengan syarat dapat bertemu keduanya. Apa maksud dapat bertemu keduanya ni? Maksudnya boleh pergi mari. Supaya juga masjid tingkat bawah dengan masjid tingkat atas. Makmum hak berada di tingkat atas boleh untuk turu imam berada di tingkat bawah. Selagi mana boleh bertemu antara makmum tingkat atas dengan imam yang berada di bawah. Lagu mana boleh bertemu? Sekira-kira ada tangga. Jadi kalau tangga tu dirobohkan, maka tak sah dah makmum hak berada di atas saat ni. Walaupun masjid. Kerana dia panggil tak boleh nak lalu. Ada pun kalau surau ataupun kita kata masjid dengan luar masjid, maka dia kena orang panggil makmum tadi nak lalu kepada imam, jangan ada membelakangi kiblat. Maksudnya macam mana? Maksudnya antara makmum nak menuju pada imam kena straight. Faham ni? Kena straight antara makmum dengan imam. Baik, contoh katakanlah ada setengah masjid masjid, imam solat dalam masjid, makmum solat di luar masjid. Boleh. Yang mana luar masjid tadi pintu dianya pagar terbuka, tapi masalahnya makmum saat ni berada di hadapan pagar. Boleh deh, pagar luar masjid. Mudah nak nampak. Pagar luar masjid, pagar terbuka, tapi makmum tu berada di atas daripada pagar saat ni. Masuk berada di atas pagar ni, kalau dia nak masuk menuju kepada imam dalam masjid ni, dia kena undur. Jadi undur tu dia panggil membelakangi kiblat. Maka tidak sah makmum kalau dia berada di luar masjid sedangkan imam dalam masjid, ataupun imam dan makmum dalam surau, yang mana makmum tadi tu ada dinding walaupun terbuka pintu, tapi dia berada di atas daripada pintu. Tak boleh. Sekira-kira kalau dia nak menuju pada imam, dia kena undur dulu, tak boleh. Lepas tu lagu mana boleh? Hak bolehnya dia kena berada di belakang pintu, di belakang pagar tadi. Boleh ni. Tu ada demo tanya pun sama dah tu dengan saya jawab. Setengah orang yang solat di luar pagar masjid seumpama zaman Covid. Pagar masjid ditutup kerana lambat datang atau penuh kota. Tu kita dah ayat dah tadi. Maksudnya tak sah. Kenapa? Kerana masalah makmum di luar masjid, imam dalam masjid tu. Sekarang ni hak kita sebut laginya, pagar tu terbuka. Tapi makmum tu berada di atas daripada pagar saat ni. Kalau katalah ni arah kiblat, imam duduk di sini, makmum pun duduk di sini, tapi di luar daripada masjid ada pagar. Makmum nak masuk pada imam, dia kena undur. Itu dia panggil membelakangi kiblat. Tu pun tidak sah juga. Boleh ni.
dia banyak berlaku juga tu. Apa berlaku gitu? Kerana dia orang sembahyang ni ada orang reti, ada orang tak reti. Tak. Kalau kata dia buat tu atas dasar ada pendapat dhaif lah, katakanlah. Dia kata ada pendapat dhaif. Tak ada masalah, tak fardhu. Tapi masalahnya hak berlaku sekarang banyak ke hak berlaku buat dalam keadaan memandai dalam ibadat. Ni hak bahayanya. Baik, lagu mana makmum dan imam dalam satu tempat? Pertama, keduanya dalam masjid. Keduanya ada 4 kelakuan kan? Kedua, ada kalanya imam dan makmum itu lain daripada masjid, seperti pada suatu padang, padai ke dewan ke, maksudnya daripada masjid lah. Dan ketiga, ni dia hak masalah kedua, ketiga, keempat ni hukum dia sama saja. Masalah pertama saja yang diluaskan hukum. Sebab apa? Sebab sama-sama dalam masjid. Ketiga, ada kalanya imam dan makmum pada suatu rumah, maka maka syaratnya dia buat gitu. Kalau dalam kitab domain tu dia buat macam ni, 4 kelakuan. Pertamanya, imam dan makmum dalam masjid. Keduanya, kedua-dua di luar masjid. Ketiga, imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Keempat, imam di luar masjid, makmum di dalam masjid. Gitu. Tak apalah. Ketiganya, ada kala imam dan makmum pada suatu rumah. Sama lah ni makna, satu padai dan satu rumah. Maka syaratnya, kita ikut hak musannif ni, pengarang kita adalah tu hikmah dia tu. Mungkin kita tak perasan sebab apa dia tulis gini. Maka syaratnya jauh antara imam dan makmum dan antara tiap-tiap safnya daripada 300 hasta. Ingat kalau makmum dan imam berada di luar daripada masjid, maka tak boleh nak jauh antara tiap-tiap saf itu dengan 300 hasta. Kalau katalah saf kedua, saf ketiga, 3 hasta. Cuma orang panggil kerana banyak saf sangat, antara imam dengan saf ke 300 tu lebih dah 300 hasta. Bukan ke 300, ke 100,5 lah. Saf yang ke 100,5 lebih dari 300 hasta. Tak apa, dia panggil saf yang bersambung. Taksirnya saf tadi berputus antara saf kedua dengan saf tiga lebih 300 hasta. Itu tak boleh. Hasta ni hasta. Dan dan tiada mengapa melintangi di jalan raya atau sungai yang besar atau laut antara dua bahtera. Dia kata tak apa, asal jangan lebih 300 hasta saja. Dua bahtera maksudnya imam duduk kapal ni, dia duduk kapal satu lagi. Boleh ni. Makmum duduk di beranda masjid, tapi pintu sisi masjid ditutup rapat. Dikira sah jemaah ke. Dan bagaimana makmum kena duduk jika pintu-pintu masjid ditutup, tapi ditutup tapi tepi atau belakang. Dia gini, beranda masjid tu adakah dikira sebagai masjid? Dia kena tengok pula. Saat ni luar pagar tu tidak masjid. Beranda masjid tu adakah diniat sebagai bilik masjid juga? Kebiasaannya diniatkan sebagai masjid juga. Jadi kalau tutup pintu pun sah. Tapi kalau ditentukan oleh yang membina di luar sahaja masjid, di luar tu bukan masjid. Kalau gitu maka dia kena terbuka pintu. Dia kena tengok situlah pula. Kalau kata patut sekarang lagi. Kalau kata di dalam pun masjid, di luar beranda tu pun masjid, maka orang yang berada dalam masjid bila nak duduk pada saf kedua, dia kena pastikan saf pertama tu telah penuh. Boleh faham? Dia kena pastikan saf pertama tu telah penuh. Macam mana maksud memastikan saf pertama ni telah penuh? Maksudnya yang berada di beranda, kawasan yang berada di beranda tu pun dia kena penuh ke juga saf pertama saat ni. Nampak tak? Sebab apa? Sebab
hok di dalam masjid dan di beranda tu diniatkan sebagai masjid. Dia biasanya kita ni memang niat masjid belaka di dalam dan di luar masjid kedua. Tapi bila masalah saf, bila penuh dah saf pertama hok di dalam, di beranda tak penuh lagi, tak ada orang duduk pun, kita buat dah saf kedua, tu tak dapat fadilat jemaah sebab dia panggil tidak memenuhi ke saf. Tapi kalau kata di beranda tu bukan masjid, tak ada masalah. Ni kena faham gitu. Lepas tu kebiasaannya macam mana? Kebiasaannya beranda tu dia membuat binaan sekali dengan masjid dah. Kawasan masjid lain kawasan masjid tu hak berada di pagar semua tu kawasan, hak tu tak ada masalah. Hak tu tak dikira ke masjid, dia nak binaan. Kalau kata kawasan masjid tu dikira masjid, kalau gitu tak boleh buat tandas lah dalam kawasan masjid. Nak berak apa dalam kawasan masjid haram. Jadi hak binaan tu hak panggil binaan. Tanah hak diwakaf untuk buat masjid tak ada masalah lah, binaan tu. Boleh. Dan tiada mengapa merintangi di jalan raya atau sungai besar atau laut antara dua bahtera, dan demikian lagi tiada mengapa jikalau ada salah seorang daripada keduanya, yakni imam dan makmum, seorang di atas dan seorang di bawah, tak ada masalah. Kalau kata tidak masjid pun boleh. Makmum duduk di atas seorang, imam duduk bawah, ataupun imam duduk di atas, makmum duduk bawah, tak ada masalah. Tapi syaratnya, tengok syarat dia. Maka syaratnya hendaklah berbetulan keduanya itu. Berbetulan ni maksudnya macam mana? Maksud macam saya sebut tadi lah. Kalau katalah tangga saat ni, tangga di bawah masjid dengan di atas masjid, katakanlah imam duduk di atas, kita duduk di bawah masjid, pasti ke tangga menuju imam ni tak perlu membelakang kiblat. Maksudnya kita perlu straight je menuju imam. Tu tak apa. Tapi kalau kebiasaannya lah, kalau kita kata surau lah, imam duduk di bawah, makmum berada di atas, katakanlah. Lepas tu makmum nak tunggu pada imam tu, kena membelakang kiblat. Sebab tangga dia bukan straight menuju imam gitu. Jadi pada waktu tu tidak sah makmum hak di atas nak ikut imam, sebab bukan masjid. Ingat, kalau masjid tak apa. Ni kita sebut ni pendapat-pendapat muktamad dalam mazhab kita Syafi'i. Boleh faham kalau kata ustaz, ada ustaz ni kata sah, tu tanyalah untuk kita nak bagi rasa senang sikit, manakah tempat saya boleh rujuk, gitu. Kalau kata sah tak apa, tu siapa dia pun boleh ayat. Maksudnya biar pasti ke hak kita kata boleh buat begini, ada pendapat dhaif, ada kalau entah nak rujuk boleh rujuk kita ni. Tu baru sedap kita nak pegang. Kalau pun nak ayat boleh tak boleh ni semua orang boleh, tak ustaz pun boleh ayat. Kita tak jadi ustaz pun kita boleh ayat sah, tak sah. Tapi manakah rujukan kita? Perkataan ulama mana kata sah tak sah ni? Sebab kita mari dok kata sah tak sah ni perkataan ulama yang diambil faham daripada Quran dan hadis. Adapun semata-mata perkataan kita tak jadi sebab kita ni bukan mujtahid, nak ikut suka-suka kita nak kata sah tak sah. Walaupun kita kata saya rujuk Quran hadis dah pun salah. Orang tak sampai peringkat mujtahid, dia nak kata ini sah ini tak sah dengan semata-mata dia menilik pada Quran hadis, salah. Kenapa? Kerana orang yang boleh ambil dalil daripada Quran hadis dan berijtihad dengan mana-mana hukum hanyalah mereka yang tangganya mujtahid. Lepas tu saya ni mujtahid dah ustaz, nama saya mujtahid. Pangkat tu pangkat mujtahid. Berapa syarat dia? Kena mengaji. Tapi ghalib sekarangnya tak ada dah. Dak. Pangkat mujtahid mutlak. Imam Nawawi, Imam Ghazali, ikutlah ulama-ulama hak kita makruf ni, pun hebat-hebat mereka tak tangga mujtahid mutlak. Masih lagi dalam mazhab Syafi'i. Kita kalau boleh mengaji 4-5 tahun, lepas tu boleh gelar doktor ke apa, tak siapa lagi. Tak siapa lagi. Jangan cepat rasa syok diri ni. Tu adalah penyakit hati.
Maka syaratnya hendaklah berbetulan keduanya itu makmum tak ni nak menuju imam. Jikalau dengan setengah tubuh sekalipun, setengah tubuh tak apa dah, asal berbetulan dia dengan imam tadi. Maksudnya dia nak menuju imam tu tak perlu nak beka-beku. Beka-beku. Maksudnya boleh seterik saja menuju pada imam. Kebiasaan tangga bila kita nak turun di atas, naik atas tu kebiasaan ke dia ada beka-beku dia. Nezek ke apa ke. Jadi dia bukan seterik. Jadi dia nak antara imam dan makmum tu naik seterik. Seperti kita kata contoh makmum duduk di luar masjid, katakanlah masjid tu tinggi, tangga ke menuju seterik ke imam. Tak, pintu tu seterik pada imam. Kalau begitu boleh kita berada di bawah masjid sana ni. Dia nak begitu. Keempat, ada kalanya salah seorang di dalam masjid dan seorang di luar masjid. Dia kira begini ni. Tak apalah, dalam kitab lain cara kira dia lain. Ni contohnya imam duduk di masjid, kita duduk di rumah. Rumah kita dekat dengan masjid. Sekira-kira kalau katalah pintu masjid buka, pintu rumah kita buka, kita jalan tu seterik boleh tuju pada imam, maka sah kita semaya di rumah kita. Tapi fadilat tak boleh lah. Tapi dengan syarat jangan lebih 300 hasta. Rumah dekat dengan masjid. Adapun rumah kita duduk tepi masjid, hak tu kita nak kena orang panggil membelakangi kiblat baru boleh turun tangga nak pergi ke masjid. Itu tak memadai. Dia nak kita saat itu berbetul seterik menuju pada masjid. Tu tak apalah, seterik menuju imam. Ada kalanya seorang di dalam masjid dan seorang di luar masjid, maka syaratnya jangan ada jauhnya itu 300 hasta yang dikira-kira ke daripada kesudahan masjid jua. Nak kira macam mana 300 hasta ni? Kira di akhir binaan masjid. Boleh. Bukan kiraan di akhir saf yang penuh pada masjid. Masjid ni kadang-kadang 50 saf pun boleh. Tapi orang pergi semayanya 2-3 saf saja. Jadi antara rumah kita dengan masjid ni, kita nak kira dengan akhir saf ke nak kira dengan akhir masjid? Kira dengan akhir binaan masjid dengan tempat yang kita solat, sama ada di rumah ke di luar masjid ke. Supaya Masjidil Haram ni kadang-kadang kita tak ada setengah-setengah orang Arab ni dia semayanya di jalan ni. Di kedai-kedai yang mana dekat dengan Masjidil Haram. Jadi kalau katalah daripada kedai dia nak menuju pada Masjidil Haram tu, tak lebih 300 hasta, maka sah. Dan mestilah seterik dia dengan masjid. Tapi fadilat tak dapat lah. Berapa meter tu saya lupa. Ni ada dah ulama buat kiraan. Saya tak tanda sini. Cuba tengoklah deh. Cuba kita kira ukuran hasta hak biasa kita ni. Hasta biasa kita ni berapa meter? Saya tak kerti bab meter-meter ni. Cuba kira. Jadi 3 hasta tu berapa? Letaklah kalau kata 3 hasta tu 10 meter kau ikutlah deh. Maka kali dengan 300 kali dengan kalau sehasta tu 3 meter ke 10 meter ke kalilah dengan 300. Buat gitu. Ya ulama muasarah kita ada dah buat benda-benda tu. Kadang-kadang ada benda di kitab-kitab kita tanda, kita ingatlah. Ada kitab-kitab kita tak tanda gak, jadi lupalah. Apa ni hak kitab moden ni sikit fiqh Taqrir Sadidat, rasanya saya ingat nama tu. Ada seorang Habib tu tulis. Tu dia lebih pada kitab moden lah, sesuai untuk kita nak pelajari. Kalau ada kitab terjemah ke, tu sedap lagi lah untuk orang awam. Sebab kalau biasa kita ukuran dua kolah kita sehasta 5 jari 4 jari, tu biasa dobit dalam kitab. Tinggi dia, panjang dia, lebar dia, dua kolah dah tu. Tapi berapa meter tak disebut. Dalam kitab tu ada sebut. Comel lah kalau kita ada kitab tu. Baik, maka syaratnya jangan ada jauhnya itu 300 hasta yang dikira-kirakan daripada kesudahan masjid. Kira pada kesudahan masjid Tetapi makruh tertinggi salah seorang daripada imam dan makmum dengan tiada hajat. Tertinggi ni maksud katanya dah binaan saat ni. Binaan saat ni tu kalau kata imam tu tinggi kita dek rendah, makruh. Ataupun imam dek rendah kita dek tinggi, makruh. Ada setengah-setengah demo tunjuk gambar masjid pok-pok Syiah kau, imam tu duduk dalam lubang terus. Makruh tu mazhab kita.
Kecuali ada hajat. Hajat tu tak apalah. Ni buat khusus nah pula. Tu tak boleh. Baik. Keempat ni maksudnya syarat kita berjemaah. Hendaklah makmum berniat akan mengikut imamnya atau berjemaah. Kena niat untuk berjemaah. Kena niat untuk berjemaah. Kalau tak niat berjemaah, tidak sah. Kalau tak niat berjemaah, tidak sah. Atau makmum, maksud kata niat, orang panggil ikut imam, ataupun niat berjemaah sahaja aku sembahyang berjemaah, ataupun niat sahaja aku jadi makmum. Maka jikalau mengikut makmum akan imamnya dengan tiada berniat, dia ikut tu imam tapi tak niat apa-apa, atau serta syak di dalam niat, dia syak, ragu-ragu, syak ni 50-50, ragu-ragu, aku niat kau tak niat, umpama, maka batallah sembahyangnya itu. Sebab apa batal? Sebab dia panggil batalnya qudwah. Batalnya kita ikut imam. Bila batal ikut imam, maka kita teruskan juga berjemaah, maka membatalkan berjemaah. Boleh ni. Jadi dalam kitab-kitab lain itu hurah lah. Di sini dia tak hurah panjang dah ni. Jadi orang panggil apa ni? Nak niat jadi makmum ni, mestilah kita niat sama ada dalam takbir ataupun selepas sedikit daripada takbir. Boleh? Niat jadi makmum sama ada dalam takbir ataupun selepas sedikit daripada takbir. Itu jikalau sembahyang itu tidak wajib berjemaah. Kalau sembahyang itu wajib berjemaah, maka kalau solat tu wajib berjemaah, maka wajib niat menjadi makmum tu di dalam takbiratul ihram, seperti Jumaat, seperti solat iadah, seperti solat jamak kerana hujan. Dua tiga tu wajib berjemaah. Maka wajib niat jadi makmum dalam takbir. Adapun sembahyang biasa tak wajib niat dalam takbir. Asal kata setelah sedikit kita takbir, kita niat jadi makmum, tu pun sah lagi. Ni ada sahabat kita hantar ke 300 hasta itu lebih kurang 120 meter. Tanda tu comel. Pakak-pakak kongsi ilmu ni. 120 meter. Rujukan mana? Rujukan dalam kitab Syarah Safinatun Najah, Misbahud Duja, karangan Ustaz Muhadir. Muka surat 402. Ni comel ni. Cara kita mengaji, kita nak hak gini lah. Ni pakak-pakak kursi. Tak ada masalah. Dalam pengajian kita ni tak ada masalah ni. Kerana kita ni orang panggil kita nak muzakarah. Saya bukan mengajar, kita muzakarah. Jadi pakak-pakak tambah, kalau kurang, kalau salah pakak-pakak beki. Ni tanda tu takut teringat pula nak tanda. Jadi boleh beli dah tu syarah bagi kitab Safinatun Najah, Misbahud Duja ni. Orang kata comel lah, saya sendiri tak ada beli lagi. Tu comel, molek lah. Kitab-kitab moden begitu, karangan-karangan alim ulama kita. Ustaz Muhadir ni di antara orang panggil asatidah kita, tutup guru kita lah. Ni banyak buat karya-karya kitab. Baik, selesai di situ. Kelima, syarat hendaklah ia muwafaqah akan perintah sembahyang imam dan makmum. Muwafaqah ni maksud katanya kena serupa kaifiat dia. Kalau imam sembahyang banyak, kita sembahyang zuhur, tak boleh lah. Sebab dia panggil berlainan, orang panggil kaifiat solat, ya tak sih. Dia nak kena muwafaqah. Apa muwafaqah? Berserupa. Muwafaqah akan perintah. Perintah ni maksudnya aturan. Bahasa kitab. Bahasa kitab lama ni macam ni lah. Kita kena belajar suku pula bahasa dia. Bila kita dah terbiasa dah belajar dengan kitab-kitab turas ni, hak Jawi khususnya kita kata, hak Arab ada cara dia juga. Jadi bolehlah kita baca. Baik, muwafaqah yakni serupa akan perintah, yakni aturan sembahyang imam dan makmum pada segala perbuatan sembahyang.
maka tafriqnya ni, jika bersalahan keduanya makmum dan imam, seperti sembahyang fardu dengan gerhana. Seorang semaya fardu, seorang semaya gerhana. Jadi berlainan lah tu, fardu dengan gerhana. Ataupun dengan jenazah, maksudnya seorang semaya fardu, seorang semaya jenazah, maka tiadalah sah mengikut dia imam tadi. Tak kira lah siapa dia hak semaya jenazah, siapa dia hak semaya fardu, imam ko kita ko tak sah belaka. Maksudnya kita nak ikut imam tak boleh dah. Kerana orang panggil kaifiat tu berlainan. Keenam, syarat hendaklah ia makmum muwafaqah dengan imamnya. Ia makmum jangan mukhalafah pada sunat yang dikerjakan imamnya. Mukhalafah ni maksud katanya menyalahi. Ya setengah bahasa kita laginya orang panggil sunat yang keji menyalahi imam, ataupun sunat yang jahat menyalahi imam. Sunat yang jahat menyalahi imam ni maksud kata walaupun benda tu benda sunat dalam ibadat solat, tapi bila kita menyalahi dengan imam, membatalkan kuduah kita, membatalkan solat kita. Tak boleh. Mukhalafah ni maksudnya menyalahi pada sunat yang dikerjakan imamnya atau yang ditinggalkannya imam. Dia benda sunat ni bila imam buat, ada waktu kita kena buat, ada waktu boleh kita meninggal. Nampak ni? Bila benda hak imam tinggal buat benda sunat, boleh kita buat, dan ada terkadang tak boleh kita buat. Tidak semua lah, tidak semua. Seperti yang mana contoh dia bagi sini, seperti sujud tilawah. Sujud tilawah sujud tilawah ni mana sujud bila baca Quran tu lah, rata tempat sujud tu, ataupun kita panggil dengan sujud sejadah. Pagi Jumaat ada seorang tu yuak nakal. Yuak nakal mana? Dia kata tu imam ni semaya 3 rakaat. 3 rakaat. Ni rakaat pertama tu imam tak rokok. Rakaat pertama. Rakaat kedua tak ajar dia. Jadi molek mocik. Ni ya dah lah muka semaya subuh hari Jumaat tu. Ya lah tidak 3, ya kira 2. Lepas tu duduk sujud tu sujud sebab sejadah, bukan sujud solat semaya. Nampak benar tak pergi Jumaat, tak pergi semaya subuh Jumaat ni, tak pergi semaya subuh berjemaah ni. Maka dikerjakan makmum atau akasnya. Sujud tilawah tak ni, maka dikerjakan makmum. Seperti sujud tilawah, maka dikerjakan makmum atau akasnya, atau ditinggalkan imam. Maka dikerjakan makmum, maksudnya imam sujud tilawah, makmum pun sujud. Atau akasnya ni sebaliknya, maksudnya kalau imam tak sujud, makmum jangan sujud. Gitu deh. Jadi sujud tilawah ni wajib muwafaqah pada buat daripada tinggal. Kalau imam buat boleh turun sujud, kalau imam tak buat tak boleh turun. Atau tinggal imam akan tahiyat yang awal, maka dikerjakan makmum, maka batallah sembahyang itu. Tu imam tak buat tahiyat awal, makmum pergi buat, tak boleh. Ni pun jadi satu kekeliruan yang besar bila mana imam tadi dia naik rakaat yang 3. Bila imam naik rakaat 3, ada yang tegur imam pun turun duduk tahiyat. Waktu tu tidak boleh dah. Faham Dia nak tegur ni selagi imam belum naik rakaat yang 3. Kalau imam naik dah pada rakaat yang 3, tak boleh dah kita tegur. Bahkan kalau imam naik dah rakaat 3, tiba-tiba dia turun kepada tahiyat, wajib kita tegur imam supaya jangan dibuat lagi dah tahiyat awal tadi. Kenapa? Kerana dia telah berpindah kepada rukun yang baru. Dan sedangkan tahiyat awal tu ialah benda yang sunat abad saja. Jangan tertukar pula dengan masalah tahiyat akhir. Tahiyat akhir kalau imam naik rakaat kelima dah pun tetap wajib kita tegur. Dia wajib imam tu kena turun untuk duduk tahiyat. Jangan tukar tu masalah tahiyat awal lain,
tahiyat akhir lain. Maka batalah sembahyang itu jika diketahuinya. Jika sini panggil qaid. Batal. Ni, imam tak duduk tahiyat awal, pergi duduk. Imam tak tahiyat tak sujud sahwi, sujud syukur, dia pergi sujud. Imam sujud syukur, dia imam sujud sejadah. Makna tu kan. Imam sujud sejadah, dia tak sujud. Batal. Batal tu jika diketahuinya, makmum tu tahu. Qaid ni, dia panggil qaid lah ni. Gantungnya kata batal tu jika diketahuinya. Maksudnya kalau dia tak tahu, mu'allaf baru masuk Islam, dimaaf lah. Kalau dia tak tahu sebab dia tak belajar, tu tak dimaaf. Lagi dengan sengajanya, bukan sebab lupa. Tetapi jika dikerjakan imam tahiyat awal, maka berdiri imam itu dengan lupanya, maka wajiblah ia imam kembali jika tiada ia kembali. Jika masalah ni. Jadi dia kata imam kalau naik pada rakaat yang 3, dia tak tahiyat awal, tiba-tiba dia kembali. Dia duduk tahiyat awal semula. Salah sebut. Tetapi jika dikerjakan imam tahiyat awal, maka berdiri makmum. Ni hok masalah lain dah. Masalah imam dan makmum. Imam duduk tahiyat awal, makmum pergi naik berdiri. Dah hok saya sebut saat ni masalah imam tu sendiri, dia lupa tahiyat awal lepas tu pergi duduk, tak boleh. Ni hok masalah imam duduk tahiyat awal, makmum naik berdiri. Baik. Kita jauh, kita perhati molek napa imam makmum sama ni AJA tu. Padahal lain. Ada alif belakang kan. Tak perasan. Tetapi jika dikerjakan imam tahiyat awal, maka berdiri makmum itu dengan lupanya, bukan sengaja. Dia ayat dah ni. Kalau imam tahiyat awal, makmum kena tahiyat awal. Tak boleh nak naik berdiri. Imam tahiyat awal, makmum kena tahiyat awal, tak boleh naik berdiri. Tapi makmum saat ni tu naik dengan keadaan terlupa. Lagu mana hukumnya? Maka wajiblah ia kembali. Wajiblah ia siapa? Ia makmum. Wajiblah ia makmum kembali jika tiada ia kembali. Ni masalah baru pula. Wajib ia makmum kembali. Wajib kena duduk tahiyat awal. Jika tiada ia kembali, tengok baca lain kata. Masalah ni panggil jika masalah. Buat masalah. Qaid lain. Ghayah lain. Ni jika masalah. Jika tiada ia makmum kembali, jawabnya, maka batallah sembahyang itu. Batal. Sebab apa? Sebab luput syarat kedua hadis ini. Mana? Menyalahi sunat yang keji. Tak. Imam buat, dia tak buat. Lainlah kalau imam ternaik, imam duduk naik rakaat 3. Waktu tu makmum kena naik dah lah. Lepas tu kalau imam turun tahiyat awal, semula kena tegur. Sebab tak boleh turun dah. Ketujuh, syarat hendaklah ia makmum mengikut imamnya, iaitu takbiratul ihram. Kemudian daripada takbiratul ihram imamnya. Maksudnya tak boleh makmum nak takbir sebelum daripada imam selesai takbiratul ihram. Apa dia selesai takbiratul ihram? Iaitu bertutur dengan ra al-akbar. Iaitu dengan bertutur ra pada akbar. Maka jika ia makmum menyamai imamnya dengan takbiratul ihram, tu imam baru dah Allah nak takbir, dia pun takbir sekali, maka batal sembahyangnya makmum itu. Sebab apa? Sebab luput syarat kedua. Syarat keduanya mesti makmum takbir setelah pada takbir imam. Tiba-tiba makmum, imam tak selesai takbir, dia takbir dah. Bersalah masalah memberi salah. Demikian lagi sembahyang jika disengajanya mendahului imamnya dengan 2 rukun yang fi'li. Ni kalau kita lain ni, dia letak pada benda lain dah ni. Syarat hak lain pula. Jangan mendahului imam pada rukun fi'li. Jangan mendahului 2 rukun fi'li ataupun lambat 2 rukun fi'li. Tak boleh. Jadi di sini dia masukkan dengan syarat ke-7 juga. Jadi kalau nak kira 8 pun boleh.
Sebab setengah kitab dia kira 12 syarat kedua. Tu atas kira lah. Demikian lagi sembahyang jika disengajanya mendahului imamnya dengan 2 rukun yang fi'li, jikalau rukun yang pendek sekalipun, maksudnya batal juga. Dia rukun ni ada rukun panjang, ada rukun pendek, tu kita dah belajar dah. Tak si ulai dah lah. Jadi apa nama ni, nak kira macam mana 2 rukun fi'li cepat atau lambat pada imam. Mendahulu ni contohnya imam belum rokok, makmum dah rokok. Serukun. Imam tak rokok lagi, makmum iktidal dah. Dia panggil selesai satu rukun, masuk rukun kedua. Tiba-tiba makmum pergi sujud, imam tak rokok pun lagi. Ni dia panggil sempurna 2 rukun, batal. Ni. Tak kira sama ada 2 rukun tu ada yang pendek ke ataupun kedua-dua yang panjang. Sekarang ni ada pendek, mana? Iktidal, tu panggil rukun pendek. Rokok dia panggil rukun panjang. Bapa panjang sebab boleh duduk selama mana. Bapa panggil pendek sebab tak boleh nak memanjang lebih daripada qadar yang dibenarkan. Ataupun contohnya, hak tu jarang berlaku. Contohnya juga imam tak ada nak rokok, dia pergi rokok dulu daripada imam. Imam nak rokok, dia iktidal. Imam nak iktidal, dia sujud. Tu tak beripung 2 tepat tu pun dikirakan cepat pada imam 2 rukun juga. Tu nak berlaku di masyarakat. Kalau tak cakna, berlakulah. 2 rukun yang fi'li, jikalau rukun yang pendek sekalipun, umpama rokok makmum dahulu daripada imamnya, makmum pergi rokok awal, maka apabila dikehendaki imam rokok, maka bangkit ia makmum. Ni contoh kedua saya sebut sana ni. Maka apabila bangkit imamnya, maka ia makmum sujud dah. Ni makmum gini kena sepak dah ni. Dia makmum buat jadi imam pula dah. Atau kemudian daripada imamnya dengan rukun yang pendek sekalipun, batal juga. Cepat 2 rukun tak boleh, lambat 2 rukun pun tak boleh. Sekalipun imam rokok dan iktidal dan tunduk akan sujud. Apa? Rokok, makmum tak rokok lagi. Imam iktidal masuk sempurna 1 rukun, masuk rukun kedua, makmum tak rokok lagi. Imam pun nak pergi sujud, makmum tak rokok pun lagi. Batal sembahyang dia. Kecuali dia tu termasuk daripada masalah muafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Tu tak apa, dimaafkan. Ni. Jadi bicara muafiq masbuk ni, insya-Allah hari Jumaat. Hari Jumaat ada pihak mahasiswa ke apa saya lupa, adalah di Facebook tu saya dah iklan dah. Akan buat daurah muafiq masbuk. Dulu kita dah ada buat dah bawah pondok. Ni bawah mahasiswa ni dia akan buat daurah muafiq masbuk. 2 kali pertemuan lah. Hari Jumaat ni sekali, Jumaat sekali lagi. Mungkin dalam 2 jam pertemuan. Ni kitab muafiq masbuk hak karangan Ustaz Hasan dia tu. Ustaz Hasan di Jafar Awah pun ada. Jadi kalau nak fahami, kena belajar khususlah pula muafiq masbuk tu. Sini dia tak cara dah. Sebab esok kita nak pergi ke solat musafir dah. Solat musafir dah. Hari ni selesai Jumaat jemaah, nak pergi musafir dah esoknya. Baik, sikit lagi. Imam tak ada apa nama ni, dia lambat. Imam rokok, imam iktidal, imam nak pergi sujud, dia tak rokok pun lagi. Maka makmum lagi duduk antara 2 sujud dengan tiad amanah sana dan tunduk akan sujud, maka makmum itu lagi berdiri. Ada patah makmum ni. Tu boleh di Jafar Awah ni. Ataupun tengoklah di Shopee ada kedai kau. Baik. Atau sujud imam pada sujud yang kedua, ataupun sujud imam pada sujud yang kedua. Imam duduk sujud kedua, serta ia imam berdiri lagi membaca. Imam pun naik dah. Imam duduk sujud kedua, serta atau sujud imam pada sujud yang kedua, serta ia imam berdiri lepas sujud ia naik lagi membaca. Berdiri lagi membaca. Imam tu bacalah, baca Fatihah, lagi tunduk akan rokok. Imam pun selesai baca, rokok pula dah. Maka makmum itu lagi duduk antara 2 sujud, lambatnya. Patah ni dia panggil terlambat 2 rukun. 2 rukun fi'li.
Ya dua rukun fi'li, jangan gabung dengan qauli. Qauli tu dalam kitab tak sebut, dia kata dua rukun fi'li. Perbuatan ni. Dengan tiada uzur. Kalau uzur tak apa. Tak ada uzur. Maka batalah sembahyang itu. Tetapi jika mengerjakan segala perbuatan sembahyang bersama dengan imamnya. Jika mengerjakan segala perbuatan sembahyang bersama dengan imamnya, atau ia mendahulu imamnya atau mengkemudian dengan suatu rukun yang fi'li, maka iaitu tiada membatalkan sembahyang itu, maka adalah perbuatan itu haram jua. Dalam kitab ni kata haram. Mana bersama-sama buat perbuatan dengan imam sama, ataupun mendahului imam. Imam tawak lagi pergi buat dah, ataupun lambat pada imam. Imam bangun dah pada rokok, nak pergi tidak, dia tak bangun-bangun lagi. Maka perbuatan ni tak batal, cuma haram. Tapi dalam kitab lain dia sebut macam ni. Tak apalah, kira khilaf lah. Apa nama ni? Apa nama ni? Tiga masalah. Pertama, kalau kata kita bersamaan dengan imam, makruh. Rokok sekali, tidak sekali, makruh. Takbir saja kalau bersamaan, batal. Yang kedua tu bersamaan, yang kedua lambat pada imam serukung, hak tu makruh juga. Dalam kitab lain sebut gitu, makruh. Kalau cepat serukung baru haram. Cepat satu rukung barulah dikira ke haram. Tapi sini dia kira tiga-tiga tu dia kata haram begitu saja. Tak apalah. Sebab tu bila kita baca banyak kitab agak, banyak ibarat, banyak orang panggil hukum-hukum yang kadang-kadang berkhilaf antara ulama. Faslun pada menyatakan masbuk. Faslun pada menyatakan masbuk yang mendapat serakaat serta imam. Dia sebut sikit masbuk sini. Masbuk maksudnya mereka yang tidak sempat menghabiskan kadar baca Al-Fatihah semasa berdirinya dengan imam. Muafiq iaitu yang sempat membaca kadar yang mendapat masa kadar baca Al-Fatihah. Tak kira sempat habis tak habis, dia kira dengan ada kadar tadi. Faslun pada menyatakan masbuk yang mendapat serakaat serta imam. Bermula barang siapa mendapat imam. Dalam kitab lain ni dia cara khuh ni masalah muafiq masbuk. Jadi bila di sini dia tak cara kediti, maksudnya dia nak suruh kita tengok kitab lain lah. Tengok dalam pedoman solat Jumaat saya dah sebut dah, kita dah baca dah dulu. Di situ pun comel masalah muafiq masbuk. Bermula barang siapa mendapat imam yang bertaharah di dalam rokoknya dengan yakin ia seorang akan tamakninah. Tamakninah ni sempat qada subhanallah, serta imamnya di dalam rokoknya dahulu daripada bangkit imam pada sekurang-kurang rokok, maka didapatinya lah rakaat itu. Boleh. Ada 2-3 perkara. Baik, bila kita mari lewat imam nak rokok dah, kita baca qadar hak sempat. Lepas tu kita rokok dengan imam. Bila kita rokok dengan imam, dikira qadar rakaat, dikira dengan beberapa syarat. Ni nak sebut sini. Mana syaratnya? Pertama, kita yakin tu imam tu dalam keadaan taharah. Maksudnya dia ni tidak berhadas kecil, tidak berhadas besar. Kalau kata dia tu dalam keadaan berhadas ataupun kena najis, maka tak boleh nak kira rakaat kita dengan dia. Sebab dia tak dapat nak tolong kita. Seolah-olah gitulah kita katanya. Mestilah dia tu dalam keadaan bersih, bersuci, dan kita rokok dengan tu imam saat itu ada qada tamakninah. Masa kita duk rokok tu sempat qada 2-3 saat. Subhanallah, 2-3 saat lah kita kata sempat. Sebelum imam naik kepada sekurang-kurang rokok. Tu kalau nak bahasa halus. Sekurang-kurang rokok mana? 45 darjah. 45 darjah ni. Dia qiyam daripada sini hingga kepada 45 darjah.
45 darjah kepada 90 darjah. Ini 90 darjah dia panggil ni. 45 ke 90 ni dia panggil hak bagi rokok. Sekurang rokok 45 darjah, sempurna rokok 90 darjah. Boleh. Jadi dia kata kita saat ni kalau dapat qadar tamakninah subhanallah sebelum pada imam naik kepada sekurang-kurang rokok gitu, maka didapatinya lah rakaat itu. Jadi makmum masbuk pun kira dapat rakaat. Tetapi jikalau didapatnya akal imam yang berhadas, kita nak rokok dengan dia, rupa-rupanya dia ni tak ada uduk dah, ataupun kena najis, hak tidak dimaafkan, atau imam yang kena najis, atau didapatnya makmum akan imam pada rokoknya lebih berdiri ia imam kepada rokok itu dengan lupanya. Ni maksudnya rokok tu rokok yang tak dikira. Contoh tu imam semaya rakaat keempat katakanlah ni, dia rokok dah tadi, bila tidak dia pergi rokok pula. Tu rokok saat ni tu tak membatalkan kalau dia buat dengan kena terlupa. Tapi kalau kita tahu dah rokok tu rokok yang lebih, maka tak boleh nak kira ke rakaat. Ataupun contoh imam tu duduk naik rakaat kelima dengan lupa, orang lain duduk gagah dah makmum saat ni, imam naik juga. Jadi kita dah rokok bersama dengan dia, tak boleh kira. Sebab apa? Sebab rokok dia tu rokok yang tidak dikira. Batal tak semaya tu imam? Tu imam tak batal kalau dia buat dengan terlupa. Atau didapatnya akan imam pada rokok yang kedua di dalam sembahyang gerhana. Ni memang sunat ni. Solat gerhana dia 2 kali rokok setiap rakaat. Jadi rokok yang rukunnya ialah rokok bagi yang pertama. Bila dia bangun dia rokok kali kedua tu hak sunat. Jadi kalau kita ni contoh kita semaya zuhur ke ataupun kita ni nak semaya gerhana juga, kalau kita mari lewat, kita tahu tu rokok yang kedua dalam rakaat yang pertama, maka tak boleh nak dikira ke rakaat kita. Ikut tetapi tak boleh nak kira, kena tambah semula. Maka tiadalah didapatnya rakaat itu. Boleh faham ke tak tu tak? Baik, selesai di situ, insya-Allah esok kita sambung bab musafir. Maklumlah maklum kau sayang sahabat kita hok mana ada duk outstation, ayah kita ko adik-beradik kita ko suami kita ko hok duk kerja luar-luar ni, insya-Allah esok kita nak cara berkaitan dengan musafir. Susah juga musafir ni. Cuma secara ringkas lah ni akan disebut dalam kitab ni. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min ibadikal mukhlisin wa ja'alna min awliyaika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.